Tentunya kita juga sedia maklum, terkini dengan peralihan monsun timur laut barat daya yang kita difahamkan telah pun bermula sejak Mei, dan kita setiap tahun di Malaysia akan menjangkakan sedikit sebanyak jerebu di negara kita. Tetapi tahun ini, adakah masih sama keadaannya ataupun agak berubah ataupun agak berbeza? Kita akan mendekati dan juga mendapatkan informasi daripada Tuan Jailan Simun sebentar saja lagi. Ini antara yang boleh kita kongsikan siaran media Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Air, dan ini antara yang boleh kita paparkan. Dalam jangkaan masa ini boleh kita jangkakan sedikit jerebu, dan apakah perkembangan yang seterusnya. Kita bersama dengan Tuan Jailan Simun, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Tuan Jailan. Tuan Jailan nak minta on mic. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih bersama kita. Terima Baik. kasih. Sihat ya? Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Baik. Tuan Jailan, kita difahamkan kan sekarang ni kita sendiri dah merasai sedikit panas cuacanya dan agak kering. Mungkin Tuan Jailan boleh kongsikan apakah fenomena yang dilalui oleh kita semua ketika ini, Tuan? Okey, pada masa ni kita sedang mengalami monsun barat daya yang telah bermula pada 19 hari bulan Mei baru ni. Betul. Dan bila monsun barat daya ni, angin kita terima dari arah barat daya lah, maknanya agak kering. Jadi sebab itu kita biasanya akan mengalami jumlah hujan yang kurang sedikit lah berbanding biasa. Pada masa yang sama, sekali-sekala kita akan mengalami hujan pada sebelah pagi ya, seperti yang berlaku pada pagi ni. Betul. Dan sebelah petang pula biasanya negeri-negeri pantai timur di kawasan pendalaman akan mengalami hujan. Baik. Dengan keadaan itu yang berlaku. Dengan keadaan yang kita memang sedia lihat setiap hari ketika ini, adakah kita boleh jangkakan jerebu juga akan mula melanda di negara kita, dan adakah kalau ya, adakah ia akan seteruk tahun-tahun sebelumnya, Tuan Jailan? Okey, tahun ni adalah tahun La Nina ya, di mana keadaannya lebih lembap berbanding biasa. Baik. Jadi setakat ni kita tidak menjangkakan keadaan jerebu yang teruklah pada tahun ni. Walau bagaimanapun tempoh monsun barat daya ni masih panjang. Jadi sehingga bulan September. Biasanya kalau jerebu berlaku, dia akan berlaku selepas bulan Julai, hujung bulan Julai hingga September. Jadi buat masa ni kita menjangkakan kejadian jerebu tahun ni tidak begitu teruk, tetapi kita masih kena berhati-hati dengan jerebu tempatan ya, sebab keadaan cuaca agak kering. Jadi kita kena berhati-hati, takut nanti di kawasan tempatan ni kita pula berlaku kebakaran yang kita tidak boleh kawal dan menyebabkan jerebu tempatan. Setakat ni dari segi jerebu dari negara jiran masih alhamdulillah belum ada tanda-tanda lagi akan berlaku, tetapi kita kena pantau sehingga hujung Julai ataupun hujung September nanti, di mana biasanya masa itulah jerebu akan berlaku. Tapi insya-Allah tahun ni keadaannya tidak seteruk sebagaimana 2 tahun lepas ya. Itu yang kita doakan, dan kita masih panjang lagi masanya sehingga ke September yang kita perlu pantau ya, Tuan Jailan. Dan kita difahamkan taburan hujan juga agak rendah. Adakah kita mempunyai risiko untuk mempunyai kekangan bekalan air dan sebagainya menurut jangkaan Tuan Jailan sendiri? Setakat ni para empangan, kami dimaklumkan para empangan masih dalam keadaan yang stabil. Jadi kita tidak menjangkakan masalah kekurangan air yang teruk, tetapi memandangkan keadaan hujan agak kurang, jadi kita perlu juga berhati-hatilah supaya kita tidak mengalami kekurangan air, terutamanya pada lewat musim monsun barat daya ni. Jadi adalah dinasihatkan ya supaya semua lebih berhati-hati dalam penggunaan air, supaya kita lebih berjimat cermat dan elakkan dari yang penting sekali, elakkan dari mencemarkan kawasan-kawasan tahan hujan ataupun kawasan kita punya tempat air lain, supaya kita tidak mengalami kekurangan air bila musim panas nanti. Baik, itu persekitaran yang perlu kita jagalah. Pada masa yang sama Tuan Jailan, walaupun kita perlu menjaga penggunaan air kita, pada masa yang sama kita juga melalui tempoh yang sukar di mana kebersihan kita adalah nombor 1. Jadi bagaimana sebenarnya, mungkin Tuan nak kongsikan sedikit tips untuk kita seimbangkan penggunaan air pada masa yang sama kita kekal bersih ketika dilanda COVID-19 ini, Tuan? Semasa COVID ni alhamdulillah ya, kita masa ni kita PKP, jadi semuanya duduk
di rumah, mungkin penggunaan air itu memang lebih sedikit ya, tetapi kita kurang keluar. Jadi mungkin kita tidak memerlukan air yang banyak semasa kita keluar ya, dan Ya. kita keluar pun sekejap-sekejap. Jadi lebih baiklah kita duduk di rumah dan kita jimat cermat sikitlah air itu. Jika maknanya tak perlulah kita mandi sampai 3-4 kali, tapi boleh mandi pagi, tengah hari, sebab kita duduk di rumah, kita tak perlu keluar ya. Itu Ya. satu cara. Satu cara lagi, kita perlu kurangkan juga walaupun kita di rumah, penggunaan aircon dan sebagainya perlu dikurangkan supaya tidak terlalu panas ke alam sekitar kita, dan ini juga boleh menyebabkan keadaan alam sekitar yang kurang baik ya. Bila suhu meningkat nanti kita perlu pula mandi banyak. Jadi itu pun satu hal juga. Ya. Jadi banyak benda yang kita boleh lakukan semasa kita di rumah sebenarnya, selain daripada bagi menjimatkan penggunaan air kita. Ya, cabaran itu adalah apabila kita perlu menyeimbangi semuanya lah. Dan pada masa yang sama kita ingin ketahui untuk makluman kita lah, adakah terdapat beberapa negeri di negara kita yang lebih cenderung untuk kurang taburan air hujannya, Tuan? Biasanya ya pada masa monsun barat daya ni, negeri-negeri yang mengalami kurang hujan seperti di Sarawak ya, terutamanya pada bulan 7, bulan 8, dan pada masa itu biasanya kawasan-kawasan tanah gambut kita kena pantau lah Ya. supaya tidak berlaku kebakaran ya. Begitu juga negeri-negeri di pantai barat Semenanjung ya, seperti di Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor, biasanya jumlah hujan tu kurang. Tapi insya-Allah tahun ni keadaan tidaklah seteruk mana, dan insya-Allah air mencukupi. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk keadaan kita. Dan akhir sekali, terdapatkah apa-apa nasihat dan juga pesanan untuk kesemua rakyat Malaysia yang menonton ketika ini, Tuan? Yang penting kita perlu jaga penggunaan air kita, dan yang keduanya kita jangan melakukan pembakaran terbuka semasa monsun barat daya ni, supaya kita mengelakkan daripada berlaku jerebu tempatan. Itu sangat penting ya, sebab ini akan menyebabkan kesukaran untuk kita mengatasinya. Yang ketiganya, jaga ikut arahan kerajaan, patuhi SOP supaya kita boleh jaga diri kita daripada COVID lah. Itu yang penting sekali. Itu yang paling penting sekali. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ya. Tuan Jailan Simun sudi meluangkan masa memberikan kita informasi untuk persediaan semua. Tuan Jailan Simun, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih dan juga jaga diri. Baik, kita akan berehat seketika.